أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saya yakin dan percaya ada di antara kita tuan-tuan dan puan-puan, ada ibu ayah, kakak-kakak, abang-abang yang masih lagi dalam sesi pembelajaran Al-Quran. Ada yang baca masih lagi kurang lancar, ada yang masih lagi di peringkat mengenal huruf-huruf. Ada yang barangkali sudah menguasai bacaan, mereka belajar juga ilmu-ilmu tafsir, tadabbur, dan ada juga barangkali yang sedang mengikuti atau mempelajari ilmu tarannum Al-Quran. Jadi semua itu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lemah semangat, jangan kita orang kata kalau kita kata apa? Condemn. Jangan kata yang tu penting, yang ni tak penting, yang ni penting, lebih penting dan tak. Semua ilmu pembelajaran Al-Quran itu pasti ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita telah menguasai bacaan, barangkali kita nak lebih menghayati, kita perelokkan lagi suara kita perelokkan lagi bacaan kita, kan? Jadi yang baru belajar, teruskan tuan-tuan dan puan. Sebab itu dalam My Quran Time kita berkongsi ilmu tajwid, dari segi bacaan lah, ilmu tajwid, berkongsi tentang tarannum dan sebagainya, supaya tambah semangat kita, tambah semangat tuan-tuan dan puan-puan untuk terus dalami Al-Quranul Karim. Dan kita juga rasa syukur kerana kita dapat memahami, kita belajar faham Al-Quran kalamullah, subhanallah, hadiah agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada halaman 170, mari kita lihat kepada sinopsis pada hari ini. Iaitu pada ayat 156 hingga ayat 157, kita akan melihat kepada doa Nabi Musa ketika menyaksikan gempa, ya, dan kaitan risalah Nabi Musa dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ingin kita lihat bersama. Kemudian kita melihat pada ayat 158 itu seruan ya ayyuhan nas sebagai satu petanda bahawa risalah Islam ini bukan sekadar untuk orang tertentu sahaja, kaum tertentu, tetapi ia adalah universal, ya, menyeluruh. Dan pada ayat 159, sebahagian daripada kaum Nabi Musa itu mengikuti yang hak dan tetap tentang nikmat Allah kepada Bani Israel, ya, di padang pasir, ya, bagaimana mereka ini akhirnya mendapat kemenangan kerana masih mengikut kepada yang hak dan memperjuangkan keadilan. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, bina takwa dengan mengeluarkan zakat dan beriman.
Yang kedua, bina keimanan dengan menyeru kepada kebaikan, cegah kemungkaran serta menghalalkan apa yang dihalalkan, cari hidayah untuk bertemu kebenaran dan terus berjuang keadilan. Allah, la ilaha illallah. Membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Naha, iaitu menegur ataupun melarang, 56 sekali disebut di dalam Al-Quran, dan ini adalah ciri orang yang ikut Rasul. Ini adalah ciri orang yang ikut Rasul, iaitu menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa maksudnya? Kita akan sama-sama lihat bersama insya-Allah selepas rehat nanti, kerana ada sambungan daripada ayat 157 untuk kita menyemak diri saya, tuan-tuan sekalian. Kalau kita betul-betul ikut kepada Al-Quran, syaratnya ialah dia ikut Nabi, dan Nabi ini dia tak boleh tengok benda tak betul. Tak betul, kena buat sesuatu. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Kita akan kongsikan huruf-huruf ikhfa hakiki. Ada banyak huruf ikhfa hakiki, ada 5 boleh. Ada 15 huruf ikhfa hakiki, dan bermula pada hari ini kita akan sebut ataupun kita akan kongsikan satu demi satu huruf-huruf ikhfa hakiki. Itulah hari ini kita nak kongsikan huruf ta, kan? Contoh ikhfa hakiki iaitu huruf yang pertama daripada 15 huruf ta dalam satu kalimah. Contohnya ialah kuntunna, ikhfa dengung, maksudnya 2 harakat. Jika dalam 2 kalimah nun mati bertemu dengan ta, mantaba, itu dalam 2 kalimah. Kalau dalam tanwin pula bertemu dengan huruf ikhfa hakiki atau huruf ta yang kita fokuskan hari ini, iaitu kalimah ni'matin tujza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, huruf-huruf ikhfa hakiki ni ada banyak kan, ada 15. Ada 15 huruf. Jadi pasti dan pasti bunyi dia tu ataupun kadar dengung dia tu pasti akan berbeza-beza mengikut huruf-huruf ikhfa itu sendiri, kan? Ada yang hujung lidah, ada yang tengah lidah, ada huruf ikhfa yang pangkal lidah. Jadi pasti dan pasti dia akan ada sedikit sebanyak perbezaan bunyi dengung dia tu. Dan perlu diberi perhatian kalau untuk huruf ta ini, sebab makhraj dia dekat dengan nun, jadi hati-hati letak lidah kita itu, hujung lidah kita itu jangan kita letak dekat nun pula, jadi dia jadi seolah-olah macam izhar pula, manta, jadi tak boleh, kan? Dia tetap kena ada dengung, kan? Sembunyikan kesempurnaan huruf nun itu ke dalam huruf ta. Manta, saya buka kalau untuk kepastiannya. Manta ni'matin tujza. Itu sekadar perkongsian kita pada hari ini. Huruf ikhfa hakiki yang pertama, huruf ta, dengung 2 harakat. Allah